Bersama cikgu anda, Cikgu Azrizal bin Zainal, SMK Lubuk Cina. Okey, kita teruskan dengan 5.1.4, mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian. Dan 5.1.5, menyelesaikan masalah yang melibatkan rangkaian. Okey, kita pergi pada muka surat 143 buku teks Matematik tingkatan 4 KSSM. Okey, kita imbas kembali apa maksud rangkaian. Rangkaian merupakan sebahagian daripada graf atau dipanggil sebagai subgraf. Dengan keadaan bucu dan tepi mempunyai sifat tersendiri. Rangkaian yang dilukis atau dipaparkan dalam bentuk grafik membolehkan perkaitan suatu maklumat atau struktur data mudah difahami. Rangkaian boleh dilukis sebagai graf terarah dan berpemberat atau graf terarah dan tak berpemberat. Graf tak terarah dan berpemberat atau graf tak terarah dan tak berpemberat. Okay, kita akan lihat satu persatu. Okay, rangkaian hubungan kekeluargaan. Okay, sebagai contoh rangkaian. Okay, kalau anda ingat, okay, kita dah guna graf ini pada 5.1.1. Okay, yang mana bucunya mewakili ahli keluarga dan tepi mewakili jenis hubungan atau jenis pertalian. Okay, contoh yang kedua, rangkaian pengangkutan darat. Okay, yang mana bucu mewakili kawasan, pekan bandar atau suatu bangunan yang dikaitkan. Tepi mewakili jalan raya, lebuh raya atau landasan kereta api. Okay, rangkaian sosial. Okay, bucunya mewakili individu, kumpulan atau organisasi. Manakala tepi mewakili jenis hubungan seperti kawan, rakan sekerja atau keluarga. Okey, rangkaian sosial digunakan untuk tujuan peluang pekerjaan, peluang perniagaan, bersosial, kekeluargaan, pendidikan, media sosial dan hubungan dengan masyarakat seluruh dunia. Okay, contoh seterusnya, rangkaian penyiasatan. Okay, bucu mewakili individu, kumpulan atau organisasi. Tepi mewakili jenis hubungan, bukti, kes atau kesalahan atau salah laku. Okay, seterusnya rangkaian sistem kedudukan global atau dipanggil sebagai GPS. Okay, tidak asing lagi bagi para pelajar. Okey, baik, kita lihat pada gambar rajah sebelah kiri, kita ada daripada A Formosa ke Tangkak. Ada 3 laluan yang berbeza. Laluan P, okey, jaraknya 46.3 km. Anggaran perjalanan 1 jam 18 minit. Okey, Q dan R, anggaran perjalanan dia adalah 1 jam 2 minit. Tetapi Q laluannya sejauh 50.2 km dan R 53.3 km, tapi masanya sama untuk Q dan R walaupun jaraknya berbeza. Okey, sebelum tu bucu untuk peta atau GPS ini mewakili bandar, pekan atau daerah, tapi boleh digunakan sebagai boleh mewakili pemberat, iaitu jarak dan juga masa perjalanan. Okey. Pada pandangan anda, mengapakah laluan P mengambil jangka masa yang lebih panjang berbanding laluan Q dan R, walaupun jarak laluan pilihan P adalah yang terpendek? Dan kita lihat juga bagaimana Q dan R, laluan Q dan R boleh mengambil masa yang sama sedangkan jaraknya berbeza, agak berbeza sedikit. Baik, kemungkinan laluan P melalui kawasan bandar yang sesak dan bilangan pengguna jalan raya yang lebih banyak. Mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian. Anda boleh rujuk pada buku surat 143. Rangkaian boleh dilukis sebagai graf terarah dan berpemberat atau graf terarah dan tak berpemberat. Graf tak terarah dan berpemberat atau graf tak terarah dan tak berpemberat. Saya dah nyatakan sebelum ini. Contoh rangkaian pengangkutan, pemberat boleh mewakili jarak, masa perjalanan atau
kos. Okay, contoh. Jadual di bawah menunjukkan data 6 orang murid dan 2 jenis permainan yang diminati. Tukar maklumat yang diberi dalam bentuk rangkaian. Okay, soalan minta kita tukar dalam bentuk rangkaian. Okay, di sini dinyatakan nama murid dan permainan yang disukai, yang diminati. Okay, Edmund suka main badminton dan catur. Azwan suka bola sepak dan sepak takraw. Rajan suka catur dan bola sepak. Aina suka catur bola jaring. Maria badminton dan bola jaring. Jenny bola jaring dan bola tampar. Okay, so macam mana kita nak tukar maklumat ini kepada bentuk rangkaian. Okey, jadi ideanya atau kaedahnya, kita bandingkan nama murid dan permainan. Kita lihat nama murid ni dia satu-satu, tapi permainan ni ada dua. Jadi yang satu ini dia suaranya tepi, yang dua ni suaranya bucur. Baik, so kita buat bucur dulu. Okey, kita buat bucur dulu. Badminton, catur, bola sepak, sepak takraw, bola jaring dan yang terakhir bola tampar. Okay, kita pergi pada Edmund. Edmund suka bermain badminton dan catur. Azwan bola sepak dan sepak takraw. Rajan catur dan bola sepak. Aina catur dan bola jaring. Maria badminton dan bola jaring. Dan Jenny bola jaring dan bola tampar. Jadual di bawah menunjukkan pilihan pengangkutan awam, anggaran masa perjalanan dan anggaran kos dari Johor Bahru ke Kota Baru. Okey, kita lihat pada jadual. Okey, jenis pengangkutan bas, kereta api dan kereta. Okey, masa perjalanan, okey, sistem 24 jam. Okey, bas bergerak pada jam 20.00. Kereta api jam 18.33 hingga 11.47. Anggaran tempoh perjalanan bas 9 jam, kereta api 17 jam, kereta 9 jam. Okey, perjalanan menggunakan bas dan kereta lebih kurang sama masanya. Kereta api agak lama masanya. Dan harga tiket bagi seorang, okey, bas harga dia minimum RM64, maksimum RM75. Okay, cuma kereta api dia ada dua package, dengan tempat tidur dan tanpa tempat tidur. Dan harga yang tertera adalah harga kanak-kanak dan dewasa. Kanak-kanak untuk tempat tidur RM32 hingga RM38. Dewasa RM49 hingga RM55. Untuk kemudahan tempat tidur yang ada tanpa kemudahan tempat tidur, kanak-kanak RM26 dan dewasa RM43. Dan kos untuk kereta, anggaran pelajaran untuk sebuah kereta ialah RM120. Okey, baik. Jadi, berdasarkan jadual, tentukan jenis pengangkutan yang harus dipilih dalam situasi yang diberikan. Berikan justifikasi anda. Okey. Situasi yang pertama, perjalanan yang melibatkan seorang dewasa tanpa kekangan masa. Okey, maksudnya tak perlu lihat masa. Okey. Jadi, kereta api dengan kemudahan tempat tidur ialah pilihan terbaik kerana beza kos perjalanan hanya RM5 berbanding dengan kereta api tanpa kemudahan tempat tidur. Kenapa pilih kereta api? Kerana pilihan ini lebih murah, okey, berbanding perbelanjaan dengan menaiki bas atau memandu kereta. Okey. Situasi kedua, perjalanan yang melibatkan seorang dewasa dengan kekangan masa. So, bila dengan kekangan masa, maka kita tak perlu lihat pada kereta api. Kerana kereta api oleh sebab itu kereta api diabaikan kerana anggaran tempoh perjalanannya lebih lama. Okay, 17 jam berbanding bas dan kereta masing-masing 9 jam. Okay. Baik. Maka kita nak lihat. Okay. Bas merupakan pilihan terbaik kerana
lebih jimat. Okay, sebab ni untuk seorang dewasa. Penumpang boleh berehat sepanjang perjalanan. Okay, jadi kalau kereta, kena drive lah sebab seorang. Dan perjalanan jauh bagi seorang individu menggunakan kereta bukan satu pilihan bijak dari aspek keselamatan. Okay, itu kita kena ambil kira lah aspek keselamatan. Okay, seterusnya. Okay, situasi yang ketiga, perjalanan yang melibatkan 2 orang dewasa dan 2 orang kanak-kanak. Bila bertambah ramai, maka sepatutnya kos semakin bertambah. Okay. Adakah menggunakan kereta kos semakin bertambah? Kos penggunaan kereta? Sepatutnya tidaklah, sebabnya 2 orang kereta dan 2 orang kanak-kanak memang sesuai lah untuk sebuah kereta. Jadi dia kekal kepada RM120. Jadi kita buat perincian sedikit untuk melihat kos mana yang lebih rendah, kos mana yang lebih tinggi. Okay, jadi tempoh masa diabaikan. Okay. Jadi untuk bas, okay, kita ada 4 orang penumpang. Dia tak kira lah dewasa ke kanak-kanak, harganya sama. Okay, jadi RM64 darab 4 sama dengan RM256 minimum. Maksimum RM75 darab 4 RM sebanyak 300. Okay, so mahal lah. Okay, kita tengok pula kereta api. Kereta api dengan kemudahan tempat tidur RM32 untuk kanak-kanak darab dengan 2 tambah dengan RM49 untuk dewasa darab dengan 2. Okey, sama dengan RM162. Ini untuk anggaran minimum. Untuk anggaran maksimum RM38 untuk kanak-kanak darab 2 tambah dengan RM55 untuk dewasa darab 2. Jumlahnya RM186. Okey, untuk kereta api tanpa tempat tidur, tanpa kemudahan tempat tidur, RM26 darab dengan 2 tambah RM43 darab dengan 2 sama dengan RM138. Okey. Tetapi kereta kekal kepada RM120. Okey. Sebab kereta sesuai lah untuk 4 orang kan. Okey, maka kereta ialah pilihan yang terbaik lah. Okay. Kerana dia paling murah, paling jimat. Okay, contoh seterusnya. Peta menunjukkan laluan penerbangan domestik oleh sebuah syarikat penerbangan swasta di Malaysia. Okay, ini peta penerbangan. Okay, Encik Joshua bekerja di Kuala Lumpur. Beliau ingin melawat keluarganya di Kota Kinabalu. Nyatakan laluan penerbangan terbaik yang boleh dipilih oleh Encik Joshua. Jadi kalau kita lihat pada peta tersebut, dari Kuala Lumpur untuk ke Kota Kinabalu, di sini terdapat 2 laluan yang boleh digunakan, iaitu dari Kuala Lumpur terus ke Kota Kinabalu atau Kuala Lumpur ke Labuan dahulu barulah ke Kota Kinabalu, atau Kuala Lumpur ke Tawau dahulu ke Kota Kinabalu. Tapi itu paling tak relevan lah sebab semakin jauh. Okey, soalan dia apakah kelebihan dan kekurangan bagi pilihan penerbangan pada jawapan A. Okey, kita tengok jawapan. Penerbangan terus dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu atau dari Kuala Lumpur ke Labuan dan seterusnya ke Kota Kinabalu. Okey, ni antara 2 laluan yang terbaik. Jadi yang Tawau tu mungkin sebab terlalu jauh dan tak perlulah kan, so kos dia akan bertambah. Jadi kenapa pilih penerbangan terus dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu? Penerbangan terus dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu boleh menjimatkan masa dan kos perjalanan sebab dia satu hala saja dan tak perlu ada transit. Okey, untuk penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu melalui Labuan akan mengambil masa perjalanan yang lebih panjang dan kemungkinan kos perjalanan juga lebih tinggi. Okey, itu sahaja untuk bab 5 rangkaian dalam teori graf. Okay, saya harap pelajar dapat sesuatu daripada video ini.
Okey. Boleh share pada rakan-rakan anda. Okey. Harap kita akan berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Okay. Assalamualaikum dan terima kasih.